Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu Amin. wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala Amin. alihi washabbihi wasallim. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Amin. ali Muhammad wa ala Amin. alihi washabbihi ajma'in. Amin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika Amin. wa husni ibadatik. Allahumma Amin. ahyina bil iman wa Amin. amitna bil iman wa Amin. syurna bil iman wa Amin. akhilna al jannata ma'al iman birahmatika Amin. ya arhamar rahimin. Rabbi Amin. shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Waalaikumsalam salam ukhuwah warahmatullahi. pada Al-Fadilah Ustazah dan semua sahabat jemaah, sahabat pencinta ilmu yang dipilih Allah untuk duduk dalam majlis ilmu yang barakah pada malam ini. Moga amal kita ini menjadi ibadah yang dirahmati Allah. Amin. Amin. Kuliah kita ini daripada saluran Google Meet Gema Nur Iman yang dipimpin oleh yang berbahagia Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh Ahli Jawatankuasa Gema Nur Iman, akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadilah Ustazah Misnah binti Miran dengan tajuk kita hari ini adalah Fiqh Haid Nifas dan Istihadah. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustazah untuk memimpin bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan para mujahid, pejuang-pejuang Palestin dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Amin amin ya Allah. Amin amin ya Rahman. Amin amin ya Rabbal alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadilah Ustazah. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Ustazah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara majlis dan juga kepada semua AJK admin bagi Gema Nur Iman ya. Jadi insya-Allah kita buka pada muka surat 36 atau 38. Tengok pada cetakan ke berapa. Jadi tajuk kita masih lagi mengenai nifas, iaitu pada hukum yang keempat. Ya. Jadi saya dah menerangkan nifas itu pada hukum pertama, kedua, ketiga. Dan hari ini kita masuk hukum yang keempat, bilakah bermulanya tempoh nifas. Ni kita kena tahu sebab kita kena tahu betul-betul tempoh nifas itu bermula dari mana. Cuma kat sini saya nak ulang balik sikit. Nifas ini ya dikira apabila seseorang itu telah ada janin dalam perut. Maka bukan dikira maka nifas ini bukan hanya kepada kelahiran, tetapi kalau orang Malaysia lah juga keguguran. Yang jangan nanti silap sebab dalam Quran Allah mengatakan aku menjadikan manusia itu bermula daripada seketul darah. Selepas itu seketul daging. Jadi Allah sendiri yang mengintiraf proses mengandung itu bermula dari seketul darah. Maka daripada awal. Jadi kalau doktor telah mengesahkan ataupun kita buat test, katalah baru sebulan atau 2 minggu. Jadi mengatakan, oh awak telah mengandung. Maka apabila selepas itu berlaku keguguran, sama ada janin itu sempurna, masih tak ada bentuk, ataupun lahir selamat, ataupun lahir anak itu mati. Yang penting kat sini kita kena faham konsep nifas. Nifas itu saya kena ulang balik sebab ada
ada pertanyaan. Ustazah, saya mengandung baru 3 minggu. Saya keguguran. Maka nak dikira haid atau nifas? Jadi saya daripada persoalan itu saya masih mengambil inisiatif mengambil fahaman bahawa masih ada anak-anak murid saya yang kurang faham. Jadi kena dengar baik-baik kat sini, saya ulang sikit. Maka apabila disahkan mengandung, tidak kira berapa pun umurnya, berapa bulan ke, berlaku pengosongan rahim selepas itu, maka itu semua nifas. Apa maksud nifas tadi? Ya, terima kasih sayang, tak apa, baru mula. So, nifas itu adalah darah yang keluar selepas rahim kosong dari janin. Itu aja dia punya tarif nifas. Jadi kalau orang keguguran, maka contoh saya dah bagi, katalah dia jatuh terpleset, kata Jawanya terpleset lah, maka dia keguguran. Tetapi darah non-stop dia kena periksa doktor. Tak kisah swasta ke, kerana kerajaan ke, kerana swasta ke, apa dia scan. Maka kata doktor, ada sebahagian belum keluar. Jadi apabila ada sebahagian janin melekat di rahim, maka kena apa yang buat DNC. Cuci dalam cakap Melayunya. Maka bila dalam cuci itu kadang ke kadang kalau suas kerajaan penuh. Jadi kata doktor ke nurse balik dulu. Katakan keguguran pagi, balik dulu nanti malam baru masuk. Sebab saya tahu ada doktor kata kalau sebab saya pernah keguguran, maka doktor kata maksimum 3 hari. Tak boleh lebih daripada itu, nanti janin yang tak dikeluarkan itu dia akan membusuk dan menjadikan ibunya tadi darahnya beracun, boleh jadi mati. Dia cakap itu. Jadi katakan, kalau dalam tempoh 3 hari itu katakan okey, datang pagi keguguran dia kata full tempat penuh untuk nak DNC kan. So, saya tak tahu sekarang lah. Dulu kalau DNC tu kena masuk bilik bedah, kena bius juga. Dululah, sekarang saya tak tahu sebab saya dah tua kan. Dulu masa saya keguguran, saya ingat 25 tahun ke 26 tahun yang lalu. Yang lalu, umur baru 30 lebih macam itulah kan. Yang lalu 30 lebih lah tahun. Jadi kena tunggu. Habis okey. Jadi walaupun darah keluar, tidak dikira nifas. Kerana apa? Rahim belum kosong. Jadi kalau katakan pagi, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak kena solat. Sebab doktor kata awak datang malam. Isyak kena solat. Selepas DNC, katakanlah doktor DNC pukul 8.30. Maka masa itu, kita dah dalam bilik ni lah. Isyak azan, baru masuk azan. Kalau Johor lah, mungkin kalau Terengganu ke Kelantan ke atau KL, belum masuk lagi. Jadi dah azan, kita pun nak pergi DNC. Maka kita masa tu memang dah nak kena bius, memang tak boleh solat. Jadi kita cuma niatlah, kita nanti yang ini wajib kena qada. Bila? Selepas nifas bersih. Maka yang kita pun DNC. Selepas itu dah doktor scan apa semua, dalam rahim kita bersih, kosong, dah tak ada lagi janin. Maka masa itu baru dikira nifas. Jadi nifas ini tarifnya apabila rahim kosong dari janin. Janin itu bermula daripada darah. Sebab itu ada dalam Al-Quran, Allah yang berkatakan, bukan jangan tersilap jangan tersilap nanti keguguran baru darah, katakan baru 3 minggu, sebulan, oh ini darah belum ada daging, maka saya masuk dalam haid. Jangan sebab haid definitely hukum dia tak sama dengan nifas. Jadi ini saya ulang balik, tolong kenalkan mana satu darah nifas, mana satu darah haid, dia berbeza. Okey.
Tu kena tahu. Okey ya. Jadi macam itu. Dia tak kira. Asalkan dah disahkan mengandung walaupun baru 3 minggu ke apa ke tak kisah. Maka itu dikira nifas. Ni kena faham. Yang jadi kita sebab saya selalu ulang mana-mana pun saya cakap ya dengan kelas saya yang saya ngajar offline kat Masjid Surau, tolong fahamkan betul-betul sebab dalam haid tak ada nifas. Yang ada istiadah. Dalam nifas ada haid dan istiadah. Lagi susah. Dalam haid tak ada nifas. Hanya ada haid istiadah. Tapi dalam nifas ada haid, ada istiadah. Ada 3. Maka lagi susah. Jadi kena fahamkan betul-betul. Tak faham tanya. Ya. Sebab ini kan memang kata orang ya kena faham dulu. Yang pertama, nifas itu takrif dia sendiri kena faham. Jadi saya harap lepas ni dah faham. Maka kalau kata aja mengandung, bukan bersalin, keguguran pun dikira. Ya yang pasal yang kita bimbang itu yang keguguran seketul darah. Nanti kita confuse kata haid. Tak boleh. Tapi kalau seketul daging yang keluar tu, kata orang kecil, atau kita nanti ada yang itiraf, itulah nifas. Maka seketul darah, dia kata ni haid, macam haid. Sebab kadang-kadang haid ada ketul-ketul, tapi berbeza. Sebab tu kena macam yang saya kata tadi, seketul darah bila dah dikonfirmkan. Kalau test tu orang kata testing tu line merah 2, macam tu. Okey, sekarang kita sambung kepada keempat iaitu bilakah bermula tempoh nifas. Nampak? Ni yang tadi saya cakap dulu pasal ada yang tanya pasal keguguran. Pendapat yang mutamad, maknanya apa? Yang kaul yang mutamad. Sebab dalam kaul ni ada banyak. Kaul masur, kaul mutamad, kaul sahih, kaul ashahah. Kan? Nanti kaul qadim, kaul jadid, macam-macam kaul. Yang last sekali kaul daif. Jadi kat sini ya dia dah bagi tahu kaul mutamad. Apa maksud mutamad? Macam kalau meeting-meeting, mutamadnya macam ni. Tu nama mutamad lah kan. Jadi kaul mutamad permulaan nifas dari sudut hukum dikira daripada keluarnya darah, maka tidak dikira sebagai nifas sebelum melihat darah. Adapun bermulanya sudut bilangan harinya dikira setelah selesai bersalin. Apa maksud dia? Ini yang saya kena terangkan. Sebab ini pun jadi confuse. Banyak berlaku kesilapan hukum di sini. Ya, maka kalau kita belajar khusus fiqh darah, insya-Allah kita tak keliru. Okey, dia kata kat sini nifas itu apabila nampak darah. Ada orang yang dengar, dia bersalin. Pengalaman saya sendiri, Caesar, anak kelima. 3 hari selepas bersalin tidak keluar darah. Kerana apa? Kerana masa Caesar, doktor keluarkan anak, doktor cuci sekali rahim kita, kaut semua darah keluar. Maka kalau kita bersalin dari bawah, doktor tak cuci kan? Ini dah kata orang senang cakap alang-alang perutnya dah dibelah. Maka nampak rahim ada takung darah. Dia keluarkan budak, dia keluarkan uri, dia keluarkan semua darah-darah itu. Maka yang nak dikira, adakah dikira darah yang keluar daripada tingkap? Tidak. Dari segi hukum, permulaan tarikh haid dan nifas, mesti darah itu keluar dari salur faraj. Itu kena. Sebab tu kalau dalam haid ada perempuan yang tersumbat depan, maka darah haid dia keluar daripada lubang belakang. Walaupun darah haid tu keluar lubang belakang, tetap tidak dikira haid. Ni. Ya. Jadi walaupun tadi nifas tu dikaut daripada tingkap, tidak dikira nifas. Itu kena tahu. Itu syarat dia lagi. Dia ada syarat, dia ada item-item dia. Maka dalam nifas ini, dia juga kena keluar daripada salur faraj dan selepas rahim kosong. Jadi dia kata kat sini, apa dia kata yang pertama tadi, rahim kosong tapi tak nampak darah keluar. Maka tidak dikira nifas. Ya, kena jelas. Ini berlaku kepada siapa yang Sayyidatina
Fatimah Al-Zahra. Sebab tu dia panggil Al-Zahra, perempuan yang suci, kerana dia tidak datang haid. Dan dia beranak pun, darah dia tu hanya, dia keluar anak dengan disertakan darah tu 1 detik, 1 lakzah, 1 saat. Lepas tu sebab tu Sayyidah Fatimah ni dia panggil perempuan surga. Lepas tu dia mandi. Sebab tu dia kena mandi wiladah. Kenapa dia kena mandi wiladah? Sebab Imam Syafi'i kata perempuan yang mengeluarkan anak seolah-olah mengeluarkan mani beku. Maka dia wajib mandi wiladah. Ni kena faham lagi satu. Jadi katakan perempuan itu selepas bersalin, tiba waktu solat. Kena dengar sini. Tiba waktu solat. Kalaulah dia bersalin itu selepas solat subuh. Contoh. Habislah waktu subuh. Dah habis waktu subuh. Katalah waktu isyraq. Matahari naik, dia pun bersalin. Maka kalau dia tak keluar darah nifas, dia ambil masa mandinya bila? Masuk waktu zuhur. Kalau sampai waktu zuhur, tidak keluar darah nifasnya, maka pada masa itu kewajipan dia mandi wiladah. Kerana apa dia mandi wiladah? Sebab badan dia berhadas besar. Kerana apa berhadas besar? Dia telah mengeluarkan mani beku. Iaitu tadilah sama ada keguguran ataupun betul-betul bayi selamat keluar. Itu dari segi istilah hukum. Maka dia wajib mandi. Sampai bila? Sampai sebelum masuk waktu asar. Dengan syarat dia mampu. Kalau dia operation, dia tak mampu. Maka dia kena tayamum. Macam tu. Itu. Sebab apa? Kenapa dia kena buat macam tu? Sebab dia nak menghilangkan hadas besar dari badan dia untuk melakukan solat. Itu ya, kena faham betul-betul kat sini. Tetapi kalau perempuan, majoriti perempuan itu tak lama selepas bersalin, darah nifasnya keluar. Maka pada masa itu wajib tak dia mandi wiladah? Ditangguhkan. Ini kena ingat betul-betul ya, yang jelas betul-betul faham. Kerana apa ditangguhkan? Mengikut hukum syariat, mana-mana perempuan yang berhadas besar, sama ada haid atau nifas, haram mandi ibadah. Apa maksud mandi ibadah? Mandi hadas besar. Haram. Ya, ini kena faham. Jadi bila nak mandi wiladah itu, nanti selepas nifasnya habis. Ini guru saya kata. Kenapa kena tunggu nifas habis? Sebab kita ada hadas lagi satu. Tujuan kita mandi wiladah, tujuannya untuk apa? Mensucikan diri kita dari hadas besar. Tetapi kita ada hadas besar yang kedua, iaitu nifas. Maka dengan kita mandi wiladah, hadas besar tak terangkat, tetap tak boleh semayang. Jadi mandi wiladah itu ditangguhkan nanti. Saing-saing bila nifasnya telah nakok. Maka dengan angkat saja aku mandi wajib yang difardukan ke atas diriku kerana apalah terangkat dua-dua. Guru saya kata mandi hadas besar ini kalau kita niat umum bukan 2, 4 dalam 1 pun terangkat. Dia ada junub, lepas tu beranak, dia ada bersalin, lepas itu keluar nifas, lepas tu mati. Tumpah darah mati. So ada 4. Dia junub, ada kan orang yelah kata dia tak kisah cukup bulan pun dia boleh junub. Dia junub, lepas tu dia bersalin, wiladah, lepas itu dia keluar darah nifas, lepas tu dia mati. Maka ada 4. Maka jenazahnya nak ulang 4 kali mandi ke? Tak. Dengan 1 angkat terangkat semua. Ya yang? Tetapi kalau dah kata orang dah was-was sangat lah. Ni saya cakap lah. Ya, tapi wah-wah ni kata guru saya jangan dilayan, ini setan. Maka ada hukumnya itu. Jadi katakan kalau wah-wah sangat, masa awak mandi, awak siram pertama, awak cakap, saja aku mandi wiladah yang difadukan ke atas diriku kerana apalah. Lepas tu, siram lagi sekali. Ataupun saja aku mandi wiladah dan mandi nifas yang difadukan ke atasku kerana apalah. Sebenarnya kita cakap sebab mandi wiladah itu pun fardu. Mandi nifas pun fardu. Maka saja aku mandi yang mandi wajib. Saja aku mandi wajib yang difardukan ke atas diriku. Maka terangkat semua hadas besar.
Ya, ini yang kena faham dan tahu. Jadi tak perlu ya, tak perlu sampai ada kata kena qada. Dah berapa tahun dah ninggalkan mandi wiladah, 20 tahun kena qada. Tak adanya. Sebab itu mandi bila kita niat angkat hadas besar semua terangkat. Ya, sebab apa tujuan kita mengangkat hadas besar? Untuk mensucikan diri kita dari berhadas besar. Untuk apa? Untuk solat. Ni dalam bab taharah yang kita kena tahu. Ya, yang? Jadi bila kita mandi sebab itu, tetapi kalau perempuan itu lambat macam ni dikatakan, darahnya tidak dikira sebagai nifas sebelum melihat darah. Maknanya bersalin darah tak ada. Maka sampai waktu solat, maka masa itu dia wajib mandi wiladah. Tetapi kadang-kadang ada setengah tu macam saya anak kedua ketiga belum sempat dijahit pun dah darah nifas keluar. Terpaksa misi buat upal kapas tu sumbat untuk nak jahit. Sebab darah keluar dia kata tak boleh jahit, disumbat nampak. Jadi macam tu tak perlu kita mandi wiladah. Boleh ditangguhkan ya. Ini kena faham dan jelas. Jangan keliru, biar tahu. Sebab banyak sangat kadang orang tanya saya kan, apa kadang saya ni letih lemah, apa tu lagi kalau operasikan saya nak mandi wiladah, katakan darah. Saya tanya pertama darah nifas dah keluar belum? Dah. Tunggu kering baru mandi wiladah. Ya yang jangan mandi sebab hukumnya haram. Ni kena faham, kena jelas. Sebab dalam hukum nifas dia kata apa? Barang siapa yang berhadas nifas, maka haram mandi ibadah. Begitu juga orang yang haid. Barang siapa yang haid, haram mandi ibadah. Ya, yang orang tanya saya, Ustazah, saya ni mengamalkan ambil wuduk sebelum tidur. Saya haid. Boleh tak saya ambil wuduk? Tak boleh. Tak boleh ambil wuduk sebab guru saya kata itu mempermain-mainkan agama. Ya, sebab awak nak mandi hadas besar, badan awak sendiri masih ada hadas besar. Mana terangkat hadasnya? Awak hadas besar haid, awak nak ambil wuduk untuk nak tidur, nak angkat hadas kecil, lagi tak terangkat. Ya, jadi itu yang kena jelas. Hukumnya haram. Okey. Jadi kat sini dia kata adapun permulaan dari sudut bilangan hari dikira selesai bersalin. Ini pun kena faham. Saya bagi contoh saya. Saya hari ketiga yang baru keluar darah nifas. Selepas hari ketiga. Maka masa tu saya Caesar. Memang saya tak boleh mandi lah. Sebabnya melentang macam ni kan. Maka kita mandi juga. Bukan kita tak mandi. Kita masuk bilik air, duduk. Masa tu saya memang buat first class lah. Senang. Duduk. Jadi saya ambil ni yang kita mandi separuh mandi. Separuh kita tayamum. Maka kita duduk dekat apa tu bilik air tu, kita niat mana yang tak kena operation. Ya yang masa tu pun duduk kena bangun tu pun yang Allah berat kaki macam apa. Kena perlahan turun tu pegang kerusi, dipimpin. Sebab ni tak terasa ni macam lumpuh. Jadi katakan kalau ada anak kan yang tolong masuk ke, dia atau suami dia siram bahagian yang boleh kena air. Jadi kan bahagian kepala kita buat macam tu, dia siramkan, bahagian tangan siram, bahagian tangan siram, bahagian belakang siram, macam tu. Bahagian peha ke bawah siram, bawah siram. Lepas tu bahagian perut, bahagian katakan dada ke atas ni kita tutup dulu dengan plastik. Jadi bahagian titik, senang cakap lah, kita siram apa semua. Jadi bahagian operate itu disapu air. Sapu air. Maka sapu lain, mandi lain. Kita celup tangan kita, ada air, kita sapu. Sapu bahagian operate. Maka selepas itu wajib tayamum. Kerana kita mandi tak cukup. Kita mandi itu tak cukup lengkap kerana ada sebahagian kulit kita tidak kena air. Maka kita tayamum. Lap muka dengan tangan. Maka kita tayamum muka, lepas tu kita tayamum tangan hingga ke siku. Itu. Maka semayanglah. Sebab tak keluar. Tetapi itu memang wajib kena qada. Ini kena cakap betul. Pasal kita semayang itu, kita mandi itu tidak sempurna.
Maka nanti apabila bahagian apa ni yang bahagian operate ni dah boleh kena air, nanti kita kena kodok mandi. Tu ada. Tapi itu pun dengan syarat kalau belum keluar nifas. Tapi selepas 3 hari, operate 3 hari mana kering, masih basah. Lepas tu dah keluar nifas. Maka kita dah tak semayang. Jadi dikira maksimum 60 hari itu bukan daripada hari keempat. Ini kena tahu. Walaupun kita katalah contoh bersalin 1 hari bulan nak senang nak faham. Maka 4 hari bulan baru keluar darah, nifas. 3 hari itu tak keluar darah. Maka nak dikira 60 hari kan nifas itu minimum 1 lazah. Maksimum 60 hari. Maka nak dikira 60 hari itu dari mana? Dari keluar nifas iaitu pada 4 hari bulan atau dari bersalinnya 1 hari bulan. Ya. Jadi tengok kat sini, Dari sudut bilangan harinya dikira setelah selesai bersalin. Ini pun kena faham. Kalau awak confuse, awak kira daripada keluarnya nifas, contoh macam saya, pada hari keempat, maka nanti sebenarnya dah 64 hari. Tapi kita kata, baru 60 cukup. Ya, jadi kena kira tempoh nifas itu daripada hari bersalin, iaitu daripada 1 hari bulan. Yang itu kena jelas. Okey, kita sambung lagi. Contoh, seorang wanita telah melihat darah nifas ketika 10 hari selepas bersalin. Nampak? Ini lagi lama, 10 hari lepas bersalin. Wah, ni kalau dia operate apa ni memang doktor bersih betul ni. Maka dari sudut bilangan 10 hari sebelum keluar darah itu termasuk dalam bilangan hari nifas. Manakala dari sudut hukum, nifas bermula selepas nampaknya darah. Oleh itu 10 hari sebelum keluar nifas itu dihukumkan wanita itu suci. Ini yang saya kata tadi. Macam saya operate lah 3 hari tak keluar darah, maka masa waktu semayang zuhur, sebab saya pagi kena mandi. Dipimpin oleh waris masuk bilik air, mandi, tak boleh tayamum. Yang pasal masih boleh bergerak. Maka mandi mana yang boleh? Mana yang boleh? Kalau katakan lepas dia bersalin tu katakan dia tak boleh bangun macam ada orang darah tinggi terus kolap tu, itu cerita lain. Jadi mandi mana yang boleh kena air. Yang tak boleh kena air jangan, sapu je, lalukan je. Air celup tangan, basah lalukan je macam tu. Lepas tu ditampal dengan tayamum. Ya? Jadi ini kena betul-betul taharah. Ya, macam saya katalah, siapa-siapa nak beli buku taharah, dah separuh ya, habis kalau lambat, kira habis stok mungkin saya tak print lagi lah. Macam tu. Jadi kalau siapa-siapa yang nak tu, masih ada buku taharah tu dipersilakan. Okey, jadi kat sini dia kata apa? Tapi dia kata 10 hari yang tak keluar darah nifas itu dikira suci. Maka itu yang wajib mandi wiladah. Ataupun separuh mandi, separuh tayamum. Tengok pada keadaan. Sebab nak solat. Wajib taharah. Tetapi dia kata hari yang ke-10 baru nampak darah. Maka hari yang 10 baru dikira dengan saya yang. Kalau nak buku tu dengan saya. Maka WhatsApp saya, nanti saya hantar nombor akaun bank untuk nak transfer. Harga buku tu RM20. Pos 2 buku RM8. Kalau 3 sampai 7 RM12. Pasal dia sampul 1 kilo, sampul setengah kilo. Saya pakai pos laju je. Macam tu. Jadi kalau beli 1 buku, campur pos RM8. Kalau 2 buku, RM48. 20, 40 buku, RM8 ni. Ya. Jadi ada nombor telefon saya lah. Tanya admin, nombor telefon saya ada. Okey. Itu memang ada. Dalam taharah tu ada 9 taharah. Baguslah untuk sendiri ke untuk anak-anak. Kalau kita tak sempat nak ajar pun kat situ ada. Okey. Jadi dia kata kat sini 10 hari kena solat.
wajib solat. Kalau masa tu bulan Ramadan, wajib puasa. Tapi kalau puasa ini dia ada lagi excuse. Kalau katakan, oh tak boleh puasa sebab operate makan ubat. Oh tak boleh puasa sebab nitihkan anak. Kan? Pasal baru bersalin. Boleh. Apa yang dikodokkan nanti. Tetapi solat tak boleh. Sampaikan katakan menggunakan mata kena solat. Solat tak ada. Jadi kena solat 10 hari. Selepas tu hari ke-11 kalau ikut contoh ini, ya, hari ke-11 baru kita tengok kotak. Tengok kotak tu. Maka bilangan darah nakok, hukum catatan. Maka dia kata 10 hari nakok. Maknanya selepas bersalin tidak keluar darah. Dikorek pun dalam salur parah tak ada darah, tak ada kesan darah. Maka 10 hari itu dia kata apa? Suci, termasuk dalam bilangan 60 hari selepas itu. Tetapi tengok ya yang walaupun dia suci kena semayang, tapi bermula untuk yang tahap apa tadi yang maksimum haid, bukan, tahap maksimum nifas itu bermula daripada hari pertama. Jadi ya, tengok kat sini yang 30 hari nifas, maka dah ada 40 hari kat situ. Jadi baki ada lagi 20. Ya yang? Jadi kat sini tengok. Ya, dia kata yang tadi suci, wajib solat. Kalau kata dulu Ustazah saya tak solat, tobat. Saya cakap tobat, jangan cakap tak dosa. Ada orang kata tak tahu tak dosa, itu salah. Keliru. Ya yang? Keliru. Pasal apa? Tak dosa saya dah cakap kalau tak tahu dari segi makanan, dari segi pakaian. Ya katalah ada orang bagi saya hadiah. Tak kisahlah birthday saya ke, hari guru ke, tapi rupanya hadiah itu daripada dia tak ada duit, dia nak juga bagi hadiah, dia curi duit laki dia. Contoh. Ni saya bagi contoh yang. Maka saya dapat hadiah kek ke apa, saya alhamdulillah. Saya makan. Saya tak dosa. Sebab orang bagi, anak murid bagi. Saya sangka baik. Maka saya tak tahu tak dosa. Yang dosa dia lah. Contoh. Ini contoh. Tetapi dalam hukum hakam tak boleh kata tak tahu tak dosa. Sebab awal-awal Allah Nabi dah cakap. Fardu ain. Apa maksud fardu ain? Wajib belajar untuk diri sendiri. Kalau siapa yang tak belajar, dia tanggung dosa. Itu yang guru saya kata. Orang yang jahil tentang fardu ain sentiasa 24 jam berdosa. Sebab kalau dia tak buat. Maka jadi apa yang saya sarankan, kalau dah tahu, dah belajar, ada buat, yang macam ni contoh, dulu tak keluar tobat. Tobat apa? Ya Allah, dulu aku jahil, aku tak mementingkan fardu ain, aku mementingkan akademik contoh. Maka ialah kan ini semua kesilapan-kesilapan yang patut kita betulkanlah lepas ni. Maka mak bapak pentingkan ilmu dunia. Biar dapat cari hidup, makan ke apa, tapi ilmu akhirat terabai. Maka kita tobat. Ya Allah, aku minta ampun, aku tobat. Jadi kena tobat. Tobat dulu. Lepas tu qada solat kita. Selepas kita tahu berapa, contoh macam tadi ni, 10 hari dia tak solat, maka dia kena gantilah. Dia tobat dulu. Kerana dia jahil. Sebab tak tahu yang jahil ini tetap. Ustazah, lain Ustazah Ya, hilang. Ya? Tak dengar? Okey je Kak In. Tak ada. Tak dengar. Saya cabut. Dengar, Clear dengar. elok, clear elok Ustazah. Ini agaknya ada masalah. Cabut. Kadang-kadang Dengar. Boleh dengar? Okey. Dari tadi jadi lagi kena dengar macam Ustazah. tu yang Jadi Jelas. Kata Tak boleh orang dengar kita, tenggelam-tenggelam. Kak In punya line Lain kot. kat end kot. Ha. lain Tekan end kot. keluar masuk balik Nanti kat end keluar Sebab masuk balik. kat sini kadang hujan, takut lain ke apa. Ya. Yang tadi lagi jelas. Pasang balik. Allahuakbar. Ya, jadi macam tu ya, yang tak tahu kerana tidak menunaikan fardu ain tetap berdosa. Sebab dia kata bukan fardu kifayah, fardu ain. Maka tetap berdosa. Ya yang itu kena faham. Okey. Okey, dengar? Jelas?
Tak dengar. Suara Dah, tak sekarang ada. tak dengar pula Ustazah. Tak dengar pula. Tadi elok je. Dengar tak? Ha, tu dengar pula. Baru dengar. Okey. Dengar Ustazah. Okey ya. Jadi kena macam tu. Kena jelas. Sebab kalau awak kira kata ni 10 hari nakok, awak kira start sini 30 hari. Tengok 10 hari dah terlebih. Nanti awak kira daripada start keluar nifas, maka awak kata berapa hari ni? Oh, baru 50 hari. Padahal dah 60 hari. Nampak? Ha. Ya, jadi dikira nifas itu tempoh maksimumnya dari rahim kosong, dari kelahiran yang sempurna. Macam tu. Ya. Jadi kata kalau keguguran tadi, doktor kata malam ni baru DNC. Jadi bila nak dikira tempoh nifas itu? Daripada selepas DNC. Sebelum itu tak dikira sebab belum sempurna kelahiran. Belum selesai kelahiran. Sebab ada sebahagian janin dalam perut. Maka nak kena DNC baru selesai. Ya faham ya yang? Maka nanti sebab itu semua nanti ada pengaruh. Kalau nanti 60 hari. Ada orang sampai darah 60 hari. Maka macam tu. Ya. Jadi ini 10 hari. Nanti ada lagi hukum yang lain. Kalau sini nakot 15 hari. Contoh yang saya bagi tahu, tapi nanti sebenarnya ada. Contoh, ini nakot 10 hari. Kalau tiba-tiba dia nakot 15 hari yang 360 jam lepas beranak, dia tak keluar darah sampai 15 hari. Hari ke-16 baru dia keluar darah. Maka nifas dia finish already. Cakap orang putih gitu, biar kau faham. Kenapa finish already? Dalam tempoh maximum head 60 hari, belum sampai 60 hari, dia tak keluar nifas 15 hari. So, 16 hari baru dia keluar. You jangan assume itu nifas. Head. Ni kena tahu nanti. Ada hukum-hukumnya. Tetapi kalau lepas 60 hari, dia tak pakai hukum itu. Tak pakai hukum 15 hari nakok, baru selepas tu hit. Tak pakai. Kalau katakan dia nakok, apa tu, macam ni. Dia nakok, katakanlah, senang cakap 50, apa tu, 40 hari. Saya bagi contoh 40. Tengok betul-betul kat graf tu. 40 campur 10, 50. 40 campur 10, 50. Maka berapa hari lagi nak capai 60? 10 hari lagi. Kan? Ni 30 campur 10, 40. Saya bagi contoh yang ini 40. 40 campur 10, 50. Lepas tu maksudnya 50 hari. Lepas tu dia nakok. Dia nakok 11 hari. Bila dia 11 hari, maka dah 61. Adakah selepas itu keluar itu nifas? Tidak. Pasal dia dah langkau 60. Itu sudah habis. Kena head. Tadi Ustazah kata head mesti ada 15 hari. Itu belum 15, baru 14. Hukum kedua. Dia dalam head ni, dalam nifas ni yang hukum dia banyak. Ada 4 hukum. 4 hukum ya, bukan 1 hukum. Sebab nifas, head, boleh istiadah. Boleh tadi macam ni. Kalau 15 hari awal, terus head. Maka dia ada hukum-hukum. Sebab dalam nifas ni lagi susah berbanding head. Yang, okey. Jadi, tengok dia kata 30 hari. Nifas dia kata. Dari sudut hukum, ialah nifas bermula dari keluar darah. Tidak boleh melakukan perkara-perkara yang dilarang sama macam head. Maka hari ke berapa yang? Hari ke-11 baru keluar darah. Maka itu baru dikira nifas. Tetapi tempoh head, tempoh nifas itu dah 40 hari. Itu kena faham. Yang jangan confuse. Okey.
Okey, boleh jelas hukum keempat ini? Hukum keempat ini, bilakah bermulanya tempoh nifas, maka saya bagi tahu yang pendek, kalau tak nak tengok sini, awak tulis nota kaki. Bila bermula nifas apabila rahim telah kosong sepenuhnya dan melihat darah. Sebelum rahim kosong sepenuhnya, maka belum nifas. Termasuk orang kembar. Ni, yang saya belajar, guru saya kata orang kembar, satu anak dah keluar. Maka anak kedua tak keluar lagi. Kadang-kadang dia keluar beza 4 jam, 5 jam. Ada? Tapi sebab doktor tengok itu biasanya yang uri sendiri-sendiri. Kalau yang uri satu dia kongsi, dia tak lama dia keluar. Tapi kalau uri sendiri-sendiri kadang dia sampai makan 7-8 jam. Maka adakah itu dikira nifas? Kerana proses kelahiran satu anak dah selesai. Maka mengikut kaul yang utama juga, dia kata belum. Kenapa belum? Sebab rahim belum kosong. Ada satu lagi janin. Darah yang keluar, istiadah. Ni kena tahu. Untuk orang yang apa yang? Untuk orang yang twin, kembar. Jadi kata Ustazah, dah sakit perut, dah apa tak boleh nak mandi. Macam mana lah nak semayang? Dalam perut ada sakit-sakit. Ini baru totally tayamum. Totally. Maka cuci bersih-bersih, sumbat paras, tayamum. Yang tadi kalau dah bersalin semua, boleh dipapah pelan-pelan, maka sebahagian mandi, sebahagian tayamum. Nampak? Ini memang tak boleh. Nak bangun pun tak boleh. Dalam perut ada satu lagi. Maka tayamum. Maka ada juga ulama mengatakan kalau langsung tak boleh. Dalam bilik labor room. Doktor tak kasih keluar. Yang bersalin belum masuk zuhur. Lepas tu dah azan zuhur. Dalam perut ada lagi. Sembahyang zuhur kena buat. Macam mana ni? Jadi ada satu kaul yang mengatakan kaul Daib mengatakan kita buat solat hormat waktu. Kerana apa? Kerana kita nak tayamum pun tak mampu, nak berwuduk pun tak mampu. Maka kita buat solat hormat waktu. Nak ngadap kiblat pun tak mampu, ikut katil. Katil, takkan katil tu nak pusing hanya kerana kita nak ngadap kiblat. Memanglah kalau kat hospital tak dilayannya. Jadi ada lagi. Kaul yang Daib mengatakan kita hormat waktu. Jadi semayangnya sahaja aku solat fardu zuhur hormat waktu. Kena sebut hormat waktu. Sebab hormat waktu itu menandakan kita tak ada wudu. Sebab tak ada wudu, tak taharah ataupun tayamum, haram melakukan solat. Jadi nanti kalau kita dah baik, kita qada. Jadi jangan lepaskan waktu solat itu sampai langsung tak buat. Itu yang dipanggil hormat waktu. Okay, ni kena faham. Itu kalau orang yang twin lah, yang lambat. Kalau dia terus, boleh. Sebab syarat dia, nifas itu apabila rahim kosong. Okey. Faham ya? Jadi kita masuk bab kelima secara, ataupun ada soalan. Sebab masa kita tak banyak. Saya ikut apa ni? Ikut kendak semua. Kalau tak faham, kata nak soal, okey, kita gunakan masa yang ada dalam yang 10-15 minit ni, 10 lah. Kita katakan sebelum 9 suku. Sebab dah ada kelas lain, jadi dalam sampai 9-10, saya buka pada soalan. Kalau nak soal. Kalau kata dah faham semua, tak nak soal, saya sambung hukum kelima. Ustazah, maaf saya ada soalan, Ustazah. Silakan jemaah, boleh bertanya sekarang. Kalau nak tanya, silakan. Ustazah, maaf yang berkenaan tentang lahir kembar tadi, saya kurang faham. Sekiranya keluar satu janin tu kan, bagi satu janin tu kita belum keluar lagi. Maka ketika itu wajib solat sebab darah yang keluar tu adalah darah istihadah. Makanya ketika itu kena mandi wajib wiladah dululah kan Ustazah? Ya. Tapi sekiranya tak mampu,
untuk mandi wajib sebab yalah dalam keadaan macam itu kita wajib tayamum untuk mandi wiladah. Ya, kalau katakan awak boleh juga tayamum. Kalau itu saya kata macam ni ya, yang dia memang dah keluar satu, maknanya mani beku dah keluar. Dia nak solat, dia kena dia panggil taharah. Taharah mandi wajib wiladah. Bukan taharah keluar darah. Sebab darah yang keluar itu belum dikira nifas. Dia kira darah itu sebagai darah istiadah. Tetapi kena mandi. Tetapi saya cakap tadi kan, dia manalah boleh nak mandi yang nak bangun pun tak boleh, katakan. Sebab apa? Ni katakan sakit lagi. Sakit contraction kan kadang-kadang makan 2-3 jam. Jadi memang tak boleh bangun, memang kena duduk kat labor room. Dengan keadaan sakit. Maka dia pun dah tak boleh nak tepuk dinding ke apa pun tak boleh, nak bangun pun tak boleh. Maka senang cakap nak mandi memang tak boleh lah. Tak mampu. Nak bertayamum pun dia tak mampu dah nak bangun. Nak nepuk dinding ke, nepuk bantal ke, nak ambil debu. Maka jalan yang dibolehkan, itu saya kata tadi, kaul daif. Dibolehkan solat hormat waktu. Maka dalam baring tu, dalam sakit-sakit tu, yang dalam keadaan katakan auratnya pun tak berapa nak tutup, tutuplah sebab yang mampu dengan selimut. Dengan kadang katilnya pun tak menghadap kiblat, nak tunggu tak beranak. Maka kita semayang juga hormatkan waktu itu. Maksud hormat waktu ini dia jangan biarkan waktu itu habis tanpa kita solat. Maka kita solat dalam keadaan baring tadi, kita kalau tangan tu ada isi apa tu yang wire ke apa, itu sunat. Kita tak payah angkat tangan pun tak apa. Maka kita kata Allahu Akbar. Maka dalam kita kata Allahu Akbar tu, dia dah tak mementingkan pada ngadap kiblat apa semualah. Itu dia panggil solat darurat lah, senang cerita. Maka kita dalam hati kita niat. Niatnya saja aku solat fardu zuhur hormat waktu. Ada kena sebut hormat waktu. Kalau tak sebut hormat waktu, haram berdosa. Kerana solat mesti ada taharah. Tak boleh solat tanpa hadas besar atau hadas kecil. Maka ini kita dalam keadaan dalam keadaan berhadas, tetapi kita tak mampu. Kalau mampu pun kita buatlah tadi yang tayamum, ni pun dah tak mampu. Maka kita solat hormat waktu. Macam tu. Tapi katakan, Ustazah, saya ni kan ada wiladah, maka saya mana boleh baca Fatihah nak hormat waktu. Contoh. Maka itu kita usahakan tayamum. Tak apalah, mana-mana kita boleh tepuk, kita tepuk lah. Tayamum tu kita, sebab tu kadang-kadang saya kalau pergi hospital, saya bekal tu satu botol kecil debu tanah. Ada jual dekat kedai umrah dan haji, ada jual sebotol kecil tu RM10. Ataupun sekarang kat Shopee pun ada. Jadi salah satu yang kita bawa pergi hospital itu bukan hanya berus gigi dan ubat gigi, tapi bawa juga tayamum dan spray untuk berwuduk tadi. Macam tu. Jadi kita niatkan apa yang ini aku tayamum kerana mandi wiladah. Boleh? Macam tu. Lepas tu kita dah niatkan tayamum mandi wiladah, tapi kita dalam keadaan yang tak boleh darah, tak boleh nak cuci. Tengoklah kan melambat-lambat. Tapi darah itu bukan nifas. Darah itu darah istiadah. Maka tetap kita tak boleh semayang dengan betul. Walaupun kita dah tayamum untuk sebagai ganti mandi wiladah. Kerana orang macam itu dia kena tahrah dia kena daimu hadas. Ada darah. Maka dia juga walaupun dia tayamum untuk sementara mandi wiladah, dia tetap juga sembahyang hormat waktu. Kerana dia tak boleh nak sucikan dia dalam daimu hadas. Yang darah dah keluar apa semua, maka nak sumbat, nak cuci, nak bangun pun tak boleh. Sebab saya memang tak pernah pengalaman twin, tapi ada orang dia twin makan 2-3-4 jam, tapi dah langgar tu. Dah langgar waktu zuhur, pergi asar. Dia
Kata sakit, macam nak beranak, kejap sakit, kejap baik. Lagi doktor, nurse pun tak kasih keluar. Lepas tu darah yang tadi bersalin ada, kan. Jadi dia solatlah hormat waktu. Lepas dia tayamum untuk mandi, dia solat hormat waktu kerana dia ada darah istiadah yang dia tak dapat nak cuci. Jadi dia kata saja aku solat pada zuhur, hormat waktu kerana Allah Ta'ala. Macam tu. Ya yang? Jadi dia cuma dia tayamum untuk wiladah. Boleh faham tak yang? Sebab nanti InsyaAllah kalau Ustazah. dia tak tayamum untuk wiladah, dia tak boleh semayang, nanti dia nak baca Fatihah. Dalam semayang kan walaupun hormat waktu kena baca Fatihah. Nanti kalau tak hukumnya haram. Macam tu. Okey, boleh. Ada lagi yang nak tanya? Yang kalau ada yang tak faham? Ya, bagus soalan itu. Sebab tadi soalan itu, pertanyaan itu menyebabkan saya yang terlupa dapat terangkan balik. Kadang-kadang macam itulah kita ni, saya ni pun dah tua, kadang-kadang ada juga melakukan kesilapan. Jadi kadang-kadang dalam pertanyaan itu menjadikan ingat baliklah. Okey, boleh? InsyaAllah Ustazah. Terima kasih. Sama. Jadi ada lagi nak soal? Faham ya? Kalau tak ada, kita sambung kepada yang kelima secara gazet lah, secara rambang. Nanti minggu ke depannya saya akan terangkan secara detail. Jadi sama juga. Dalam head pun ada yang darah putus-putus. Maka dalam nifas pun sama, ada darah putus-putus. Yang tadi contoh ke atas itu, dia kata bila bermula nifas. Yang contoh dia bagi 30 ini straight, ada keluar darah walaupun sikit. Ya. Jadi kena tahu, ada orang lagi satu, ni pun ada orang tanya saya, Ustazah, ya, kalau darahnya tak banyak, dia banyak mungkin 2-3 hari. Lepas tu dia ada tapi sikit aja, macam setitik, 2 titik, setitik, 2 titik, tapi sentiasa keluar. Adakah itu dikira nifas? Ya. Jawapannya yang walaupun tak keluar. Kan Sayyidina Aisyah dalam yang sebelum-sebelum ni, ya, saya dah cakap kan. Sebelum-sebelum ni kan saya dah cakap. Apa saya cakap? Sayyidina Aisyah berpesan daripada Rasulullah lah. Maka kata Sayyidina Aisyah, wahai muslimah Madinah, apabila darah tidak mengalir keluar, janganlah kamu tergesa-gesa mandi sehingga kamu mengambil perca putih atau kapas, dimasukkan dalam zahir faras, diulis. Maka apabila dicabut, dilihat keluar, tiada kesan darah, barulah kamu mandi. Maknanya itu nakok. Tetapi kalau kamu ulis zahir faras, saya dah cakap zahir faras, ni kaki 2 inci. Jari kita ni ada 3 jari. Kalau anak dara 1,5. Kalau mak dara 2 hingga 2,5. Ni jari. Macam tu. Jadi kena ulis. Cara ulisnya ya bukan cocok kat tengah. Saya tunjuk lagi sekali. Ni. Cara ulisnya ni. Jari kita buat macam ni. Saya ni tak pandai nak komputer. Macam ni. Jadi ni lubang ulis dinding. Kat dinding paras itu. Ulis. Takkan tertinggal. Ya yang kalau pakai cotton bud pun kita masukkan tadi cotton bud itu setakat 1,5 jari ulis dinding faras. Bukan main totok masuk macam tu, bukan. InsyaAllah tak tertinggal. Sebab ada orang dia tertinggal yang melampau dalam sampai pergi hospital. Kena buat macam pap smear. Kena kangkangkan, kena korek ambil. Dan nurse doktor marah. Dia kata lain kali jangan korek-korek. Kata dia. Dengar betul-betul. Bukan korek sampai batin faraj. Itu dah batin faraj. Dia zahir faraj. Iaitu lebih kurang tengok jari kita. 2 tanda. 2 inci. Korek dinding. Bukan cocok-cocok macam tu. InsyaAllah dia tak tanggal. Okey. Ya, jadi kat sini kita kena faham. Okey. Jadi macam tu. Jadi bila kita tarik keluar perca itu tiada kesan darah. Bersih. Kering. Tak ada apa-apa. Ataupun setengah orang kalau subuh dia ada macam hingos. Hingos yang jernih. Maka itu dikira nakok. Jadi kalau kita korek keluar ada macam benang darah. Atau warna grey. Tetap
tidak boleh mandi lagi. Jadi ya dalam hal ini katakan 30 hari dia keluar. Kalau tak keluar kita korek patrah. Maka itu masih dikira lah. Jadi nak ikut kat sini dia 30 hari non-stop. Sama ada darah mengalir campur dengan patrah, bukan nakok. Ni kena faham. Maka ini dia tak kira putus. Maka sekarang kalau putus. Maka putus ini maksudnya darah tak mengalir, kita korek bukan patrah, nakok. Maka mengikut hukum ya daripada Ibnu Hajar, dia ada dua dalam yang mahir tentang darah ini, anak murid Imam Syafi'i 2 orang. Ya ada 3. Dia Imam Ibnu Hajar, Imam Ramli ya dan juga Imam Nawawi. Maka kadang-kadang antara 3 orang tu ada sedikit-sedikit persisihan. Maknanya dari segi furuk, khilaf. Jadi jangan persoalkan. Mereka tinggi ilmu agamanya, mereka juga mujtahid, maka mereka layak beristihad. Kita nak ikut mana, ikut. Jangan kita kata tu tak tepat, ni tak tepat ya. Kita kurang ilmu, kita bukan mujtahid, kita boleh cakap imam-imam mujtahid yang memang mereka boleh berijtihad, kata pandangan tak tepat, pandangan tak tepat. Jangan ya yang. Sebab ini Nabi dah ada berkata. Apa Nabi kata? Nanti di akhir zaman, orang kemudian menghina orang terdahulu. Jangan kita termasuk dalam itu. Maka kita kena muliakan mereka. Sebab tu kalau panggil Imam Syafi'i rahimahullah. R.A. Maka dalam rahmat Allah yang jangan sekali-kali kita menghina. Tu kena ingat ya. Dan sekarang ni dah jadi kecoh dah. Maka itu kita jangan sampai kitalah yang menjadi tanda akhir zaman yang Nabi kata orang kemudian menghina orang terdahulu. Pegang ayat ni. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita tidak tergulung dalam gulungan itu ya yang. Jadi nanti yang kelima ni ada hukum darah nifas terputus-putus. Jadi macam mana? Jadi apa yang saya ambil kat sini secara umum, guru saya kata apabila nakok mandi. Solat. Kalau bulan Ramadan puasa. Keluar balik darah, stop. Sambung. Tak puasa. Tak solat. Berhenti lagi, mandi. Solat. Walaupun Ustazah, saya ni boleh kata tak malam siang. Tak sampai 24 jam. Asyik mandi. Sampai dah boleh katakan paling lewat pun 2 hari sekali. Ustazah, saya mandi. Betul lah tu. Apa kata alim ulama Syekh Bahagian Fiqh Darah mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan, nampak darah sama ada mengalir atau patrah, stop. Nakok maknanya bila kita korek tak ada kesan darah, nakok maknanya mandi. Solat, puasa. Kerana apa? Sebab kita bukan Allah. Kita bukan wali Allah yang boleh tahu intuisi. Mana tahu dia nakok terus tak keluar balik? Dah berdosa engkau. Maka sebab itu ya mengikut Imam Ibnu Hajar, Syekh Ibnu Hajar mengatakan nakok berhenti. Darah tadi wajib mandi, solat, puasa. Keluar balik tak. Tapi ada Imam Ramli pula ada sedikit pandangan yang berbeza. Imam Ramli kata apa? Sekiranya memang perangai macam tu. Senang cakap bahasa kasarnya. Beranak pertama macam itulah yang putus-putus. Nanti beranak yang kedua macam tu. Dia kata kena 3 kali. Jadi beranak yang keempat, kita kata orang putih dah got experience memang macam tu. Kalau nangkot 2-3 hari datang lagi. Nangkot 2-3 hari datang lagi. Maka boleh tak kita tak payah mandi? Boleh. Tapi kena 3 kali. Maksudnya anak yang keempat. Itu pun dengan syarat anak pertama, anak kedua, anak ketiga exactly same. Yang sebab apa? Kadang-kadang anak pertama, kedua, ketiga perangai macam tu. Sekali Allah nak uji, anak keempat 10 hari nakok terus. Tak keluar-keluar. Sebab itu kata Imam Ramli, kalau biasanya nakok tu pengalaman dulu kita ingat 2 hari. Lepas tu hari ketiga keluar. Tetapi ini kita nakok dah 4 hari. Maka dah lawan yang tadi pertama, kedua, ketiga. Maka wajib mandi.
Jadi kalau nanti lama kena kodok banyak. Sekali nak hari ke-10 nakok, dia nakok betul-betul nakok. Sampai 15 hari. Lepas tu baru dia keluar. Maka itu dia panggil nakok suci. Sebab nifas berlihit. Dah kena bayar hutang 15 hari. Sabut. Macam tu. Faham ya yang? Jadi okey. Times dah jadi kita tutup ya yang untuk hari ini. Nanti kita akan sambung secara in detail hukum kelima. Boleh? Admin Boleh, catat boleh. ya yang. Sebab Okey. kadang buku ni saya tanda. Tapi buku ni saya banyak tempat guna. Tanda juga. Tapi kadang-kadang saya malas nak tuliskan. Rosakkan buku ni. Jadi saya tak tahu mana tanda untuk siapa. Ustazah muka surat Ya. berapa? Ustazah punya muka surat Kalau berapa? buku saya ni, muka surat tadi berapa yang? Tadi start Muka 26. surat 36. Mungkin Sekarang- kalau yang buku putih tu 38. Oh, sekarang Senang 36 cakap, hukum kelima. Nanti Okey, kita okey. sambung hukum kelima, hukum Dah darah kelima. nifas terputus-putus. Boleh yang? Dapat? Ustazah kalau nak tanya boleh? Boleh. Boleh. Sebab sebelum 9.30. 9.30 nanti dah orang lain. Silakan. Tadi yang Ustazah cakap pasal jika bersalin selepas waktu subuh, waktu isyraq tu, yang tu saya tak dapat tangkap. Apa yang tak jelas? Apa? Ustazah kata jika bersalin lepas subuh iaitu waktu isyraq, yang tu saya tak dapat tangkap. Oh, macam ni yang. Katakan awak bersalin lepas subuh. Habis dah waktu subuh. Maka senang cakap awak bersalin tu waktu matahari terbit. Maka subuh habis kan? Baru awak bersalin. Maka kat situ patutnya awak kena sembahyang subuh. Faham tak? Sebab awak bersalin dalam waktu subuh. Tapi awak kan tak boleh katalah dah kat labor room dah buka 7.8 kan, katakan waktu subuh sekarang ni pukul 6 dekat Johor 6.2 minit. Masa tu katakan lah ya pukul 6 dah masuk labor room dah buka 7 ke 6 ke tapi tak bersalin-salin. Maka kan memang dalam keadaan sangat daif kita kan. Jadi tu kita solatlah hormat waktu secara darurat. Lepas tu kita pun beranak, kita sampai kepada waktu apa tadi yang? Habis subuh. Sampai habis subuh kita tak dapat nak solat. Kerana dalam proses bersalin. Tak apa, kita record, kita ada hutang satu waktu subuh. Nanti Tu kita kalau tadi Ustazah cerita pasal darah tak keluar. Itulah maksudnya belum saya ulang ya awak fahamkan. Saya bawa lain cerita. Contoh awak yang sakit bersalin sebelum waktu subuh. Katakanlah dekat Johor sekarang subuh 6.2 minit. Contoh. Ataupun kalau kat Selangor, awak kat mana? Kat Selangor. Kelang. Kat Kelang. 6 6 berapa suku. sekarang? 6.7. 6 suku. 6.15. Berapa? 6.12 minit. Okey. Sekarang ini, pertama nak bagi faham. Awak bersalin, finish. Budak dah keluar. Maka rahim dah kosong. Belum masuk subuh. Faham tak? Subuh tadi 6.12 minit kan? Sekali 6.10 minit, selesai bersalin. Dah selesai bersalin, lepas tu darah nifas terus keluar. Dah keluar darah nifas. Baru azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka masa itu awak tak perlu solat subuh. Kerana nifas awak keluar sebelum masuk waktu subuh. Faham? Yang satu lagi, awak memang sakit. Sakit. Tapi memang kan lain orang, lain cara. Dia punya sakit dia. Jadi, selesai bersalin. Keluar semua anak tu sampai habis kaki lah. Senang cerita. Waktu pun isyraq. Waktu isyraq.
Waktu dah kata orang dah habis subuh. Baru selesai. Maka tadi awak tak dapat solat subuh. Pasal waktu subuh tadi pukul 6 tadi tu bergelut dengan kesakitan. Lepas tu dengan kata orang, ya kadang ada yang baru nampak kepala budak. Kan? Jadi sampai habis. Jadi sampai dah habis subuh. Jadi awak nak solat hormat waktu pun tak mampu. Masa tadi waktu subuh memang kata orang memang sangat praktikal. Cuma kita niat aja. Oh ni waktu subuh. Aku ni kalau selesai bersalin, kalau tak ada keluar darah, aku solat. Tapi sekarang kalau ada keluar haid tak. Maka senang cerita, waktu subuh tu awak dalam keadaan sangat kritikal. Lepas itu selesai bersalin waktu habis subuh. Jadi tak boleh solat lah kan sebab dah habis subuh. Tak boleh hormat waktu pun tak boleh. Tapi darah nifas dah keluar. Lagilah tak boleh solat. Sebab rahim dah bersih, darah pun dah keluar. Nifas dah berlaku. Tapi adakah solat subuh tadi terangkat kewajipan? Tidak. Jadi awak kena rekod dalam kepala, aku ada hutang 1 solat subuh. Jelas? Jelas tak yang bertanya? Faham, Ustazah. Jadi bila nak bayar? Nanti bila dah nakok nifas. Tapi kena diingat-ingatkan aku hutang solat subuh 1 waktu. Jelas tak yang? Jelas Ustazah. Jelas, Ustazah. Alhamdulillah. Jadi Baik, kita kita tutup tutup lah lagi. yang dah 6 Okey. jam saya lagi 3 minit 6 suku. 6 suku 9. pula. 9 9 suku dah nak kena yang kedua. Boleh Okey. yang? Okey, Nanti kita ada tutup lagi. apa-apa kita simpan untuk minggu depan. InsyaAllah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, jadikan perjumpaan kami pada malam ini ya Allah perjumpaan yang Kau rahmati. Ya Allah, Kau jadikanlah juga ya Allah segala ilmu yang kami perolehi pada malam ini ya Allah, ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat kepada kami. Dan ya Allah, Kau jadikanlah juga perpisahan sementara kami pada malam ini ya Allah, perpisahan yang Kau redai. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna minkum taqabbal ya karim. Sama banyak Saya ya. mohon Kalau buat sikit bahan untuk kuliah daurah besok Ustazah. Assalamualaikum. Besok pada 24 bulan 1 2024 jam 8.30 hingga 10 malam bersamaan dengan hari Rabu 12 Rejab 1445 Hijrah. Daurah solat sesi ketiga yang terakhir sempena bulan Rejab 1445 Hijrah. Makluman kepada semua jemaah yang dihormati lagi kami kasihi dengan lapar bismillah pengurusan Gema Nur Iman akan membawakan solat istimewa menjelang bulan Rejab, bulan yang difardukan solat 5 waktu. Maklumat solat istimewa besok daurah ialah seperti berikut ya. Daurah solat yang ketiga ini adalah pada besok, yang pertama dulu 10 dan 17, sekarang 20, besok untuk 24 hari bulan. Penceramah Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Mushidi bin Mustafa, pensyarah kanan UiTM. Waktunya adalah 8.30 sehingga 10.30 malam. Kepada kami membuka ruang juga kepada peluang untuk jemaah meneruskan infak bagi memudahkan kami menganjurkan program istimewa ini khususnya, dan sekiranya ada lebihan semua infak tuan-puan akan dimasukkan ke tabung Gema Nur Iman untuk kami meneruskan kuliah-kuliah harian yang kami jalankan. Pada yang ingin berinfak bolehlah salurkan ke akaun seperti yang kita paparkan nanti di skrin, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Terima kasih Ustazah. Kita jumpa lagi minggu depan.
Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saya juga Ustazah. mengucapkan Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Kita jumpa lain kali. Bye bye. Assalamualaikum.